Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kesempatan, ruang dan masa kepada kita pada petang ini untuk meneruskan siri pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang mana sudah 2 hari saya tidak buat live kerana ada sedikit kerja yang terpaksa saya selesaikan. Dan alhamdulillah pada petang ini diberi kesempatan masa untuk meneruskan pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Dan terima kasih kepada Murah Rezeki kerana masih lagi mengikuti siri pengajian bersama dengan saya, UAF. Dan minta komen daripada Murah Rezeki. Adakah anda kali pertama mengikuti siri pengajian bersama dengan saya? Minta komen. Kerjasama anda amat saya hargai. Minta komen. Dan kepada yang melihat live pada petang ini, terlebih dahulu jangan lupa follow channel YouTube UAF Firdaus Aziz Official dengan tekan butang subscribe, tanda sokongan anda kepada UAF, tanda sokongan anda kepada saya. Jangan lupa kepada yang melihat live pada petang ini, follow channel YouTube saya Firdaus Aziz Official dengan tekan butang subscribe. Di sana saya uploadkan siri pengajian kitab-kitab turas bagi memudahkan anda belajar mengenai kitab-kitab turas, kitab-kitab peninggalan ulama-ulama. Baik, pada petang ini kita sambung pada muka surat 25. Kita sambung kepada muka surat 25. Minta kepada yang ikut pengajian saya tulis kembali apa yang saya nyatakan di dalam ruangan komen. Kita masuk kepada muka surat 25 pada tajuk dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Minta kepada yang ikut pengajian bersama dengan saya tulis kembali di dalam ruangan komen. Tajuk kita pada petang ini, dalil Allah bersifat dengan sifat kamalat. Muka surat 25, tajuk dalil Allah bersifat dengan sifat kamalat. Dalil Allah bersifat dengan sifat kamalat. Baik, cuba komen berapa
ramai yang ikut pengajian bersama dengan saya yang berkitab. Minta komen berapa ramai yang ikut pengajian bersama dengan saya secara berkitab. Minta komen. Tak dengar. Minta komen. Berapa ramai yang ikut pengajian bersama dengan saya secara ada kitab. Minta komen. Kalau boleh, kita nak yang ikut pengajian bersama dengan saya ni ada kitab. Ada kitab. Barulah sedap kita belajar. Barulah lawah kita belajar. Kerana kita ada kitab, kita boleh tulis dan catat apa yang kita pelajari. InsyaAllah, jika anda sudah bersedia, kita mulakan pengajian pada muka surat 25 pada tajuk Dalil Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kepada yang ikuti pengajian bersama dengan saya secara berkitab, insya-Allah dengan istiqamah anda belajar secara berkitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kepada anda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman yang jelas, kefahaman yang padu tentang ilmu tauhid. Saya doakan kepada anda semua, insya-Allah. Baik, kita mulakan sekarang. Saya baca kitab dulu, kemudian baru saya kasih nota kepada anda. Soalan: apakah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan? Apakah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan? Jawapan: jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, jika Allah tidak bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, maka akan terjadi sebaliknya, iaitu dia akan bersifat dengan semua sifat mustahil, iaitu sifat kekurangan. Kepada Ariana, boleh dapatkan kitab Sifat 20 di kedai buku yang berhampiran dengan anda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ariana kerana masih lagi mengikuti pengajian bersama dengan saya pada petang ini. Anda sanggup korbankan masa rehat anda semata-mata untuk belajar bersama dengan saya UAF. Boleh dapatkan di kedai buku yang berhampiran dengan anda. Maka akan terjadi sebaliknya, iaitu dia akan bersifat dengan semua sifat mustahil, iaitu sifat kekurangan. Kekurangan adalah tidak mungkin, mustahil atas Allah Ta'ala. Kerana jika Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan,
tentulah Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan alam atau makhluk ini. Sedangkan alam atau makhluk ini telah ada dijadikan dan dapat dilihat dengan mata. Baik, minta kepada yang belajar secara berkitab, tulis nota yang saya nak bagi. Tulis. Dalil Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ialah dalil Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ialah jika dalam kurungan atas jalan andaian sahaja. Jika dalam kurungan atas jalan andaian sahaja, Allah tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka tentulah Allah akan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala itu mustahil pada akal. Titik. Itu jawapan dan nota yang anda kena tulis dan tulis kembali pada ruangan komen. Saya ulang balik untuk anda bagi jelas lagi. Jika dalam kurungan atas jalan andaian sahaja. Jika dalam kurungan atas jalan andaian sahaja, Allah tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka tentulah Allah akan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Maka segala sifat kekurangan itu mustahil pada akal. Tulis. Itu jawapan yang anda kena tulis. Kita masih lagi menunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Kita masih lagi menunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Jika dalam kurungan atas jalan andaian sahaja, orang Terengganu panggil wak lolok kata. Kita andaikan jika Allah tu tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan, kita andaikan begitu, maka tentulah Allah akan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan bagi Allah ini mustahil pada akal. Segala sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala ni mustahil pada akal. Itu nota yang anda kena buat. Kita tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Dan kepada mereka yang baru, ikuti siri pengajian bersama dengan saya. Yang pertama sekali, kita tanamkan nawaitu dalam hati kita. Saya nak belajar ilmu tauhid. Kita tanamkan nawaitu dalam hati kita. Saya nak faham ilmu tauhid. Saya nak belajar betul-betul ilmu tauhid. InsyaAllah dengan nawaitu yang baik, dengan nawaitu yang baik, nawaitu yang jelas, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk kita belajar. Kepada Ainul Mursyidah tidak mengapa, anda boleh lihat kembali insya-Allah. Apakah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan? Jika atas jalan andaian sahaja,
Allah tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka tentulah Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Maka segala sifat kekurangan itu mustahil pada akal. Itu nota yang baik. Itu nota yang baik. Cukup itu sahaja. Itu sahaja nota yang anda kena buat. Mudah-mudah lagu tu. Kita tunggu nota daripada sahabat kita yang lain pula. Kita tunggu nota daripada sahabat kita yang lain pula. Nota daripada Wan Rafidah terbaik. Nota ini boleh dijadikan rujukan kepada mereka yang melihat live pada petang ini. Saya untuk yang belajar berkitab bersama dengan saya, secara permulaannya saya tidak mahu memayahkan. Apa yang saya bagi kepada anda ini sekadar permulaan bagi mereka yang baru belajar, nak memudahkan terlebih dahulu. Saya tidak berhajat untuk memayahkan. Bila kita belajar secara asas, secara mudah, insya-Allah lama kelamaan bila dah kita sedikit faham, mulai faham, barulah kita naik lagi satu level yang lain. Kita masih lagi tunggu nota daripada sahabat kita yang lain. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kelima. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kelima. Kita pun telah selesai berkenaan dengan dalil Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Selesai, insya-Allah kita masuk kepada pelajaran kelima, iaitu pengertian ma'rifah. Pelajaran yang kelima iaitu pengertian ma'rifah, ataupun kita kata definisi ma'rifah. Baik, soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifah? Soalan, apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifah? Jawapan, ia bererti i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Simpulan yang putus, maksudnya pegangan yang teguh yang bertepatan dengan yang sebenar berserta dengan dalil. Baik, tengok nota daripada sahabat kita. Jika ini atas jalan andaian Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka tentulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sedangkan mustahil pada akal. Betul sikit nota. Mustahil pada akal Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Betul sikit nota. Mustahil pada akal Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Baik. Tulis pada ruangan yang baru pengertian ma'rifah ataupun maksud ma'rifah. Apakah maksud ma'rifah? Tulis tajuk baru, apakah maksud ma'rifah? Apakah maksud ma'rifah? Kita tunggu dulu sahabat kita tulis tajuk sebelum kita pergi kepada nota, insya-Allah. Apakah maksud ma'rifah? Maksud ma'rifah itu tiga.
Maksud ma'rifah itu 3. Yang pertama, pegangan yang yakin. Yang kedua, bertepatan dengan yang sebenar. Yang ketiga, berserta dengan dalil. Itu maksud ma'rifah. Maksud ma'rifah 3. Pegangan yang yakin, bertepatan dengan yang sebenar. Yang ketiga, berserta dengan dalil. Itu maksud ma'rifah. Kita tunggu jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Baik. Apakah maksud ma'rifah? Maksud ma'rifah, saya ulang balik, 3. Maksud ma'rifah 3. Yang pertama, pegangan yang yakin. Yang kedua, bertepatan dengan yang sebenar. Yang ketiga, berserta dengan dalil. Inilah maksud ma'rifah. Itu maksud ma'rifah. Baik, kita tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Apakah maksud ma'rifah? Maksud ma'rifah tu 3. Pegangan yang yakin, bertepatan dengan yang sebenar, berserta dengan dalil. Nanti saya datangkan contoh. Ini maksud ma'rifah. Seorang itu untuk dikatakan seorang yang mengenal Allah, untuk kita katakan seorang itu seorang yang mengenal Allah, mesti kena ada 3 perkara itu. Kena ada pegangan yang yakin, bertepatan dengan yang sebenar, berserta dengan dalil. Bila ada 3 perkara ini pada seseorang, maka kita boleh katakan seorang itu seorang yang mengenal Allah. Maksud ma'rifah ada 3 maksud. Pertama, pegangan yakin, bertepatan dengan yang sebenar, berserta dengan dalil. Baik. Kita datangkan contoh. Contohnya seperti Muhammad beriktikad di dalam hati dengan yakin Allah itu ada. Tulis. Contohnya seperti Muhammad beriktikad dengan yakin di dalam hati Allah itu ada. Situ. Itu dipanggil pegangan yang yakin. Allah Muhammad beriktikad dengan yakin di dalam hati Allah itu ada. Itu dipanggil pegangan yang yakin. Pegangan yang yakin. Baik, kita tunggu nota daripada sahabat kita. Yang kedua, apa yang Muhammad iktikad di dalam hati mengenai Allah itu ada, secara realitinya Allah tentu sungguh ada. Itu dipanggil bertepatan dengan yang sebenar. Apa yang Muhammad iktikad di dalam hati mengenai Allah itu ada, secara realitinya Allah tentu sungguh ada, maka dipanggil bertepatan dengan yang sebenar. Yang ketiga, Muhammad
beriktikad Allah Ta'ala tu ada dengan Muhammad menyatakan dalil Allah Ta'ala itu ada ialah alam ini. Itu dipanggil berserta dengan dalil. Itu contoh mengenai maksud ma'rifah. Contoh Muhammad beriktikad dengan yakin dalam hati Allah itu ada. Itu dikatakan pegangan yang yakin. Itu dikatakan pegangan yang yakin. Apa yang Muhammad iktikad di dalam hati mengenai Allah itu ada, secara realitinya Allah mesti ada. Secara realitinya Allah tentu sungguh ada. Itu dipanggil bertepatan dengan yang sebenar. Lagi pula Muhammad iktikad Allah tu ada berserta dengan dalil. Muhammad beriktikad Allah tu ada, dalilnya ialah alam ini, makhluk ini. Itu dipanggil berserta dengan dalil. Kita tunggu lagi nota daripada sahabat kita. Muhammad beriktikad dengan yakin dalam hati Allah itu ada. Itu dipanggil pegangan yang yakin. Dan apa yang Muhammad iktikad itu realitinya Allah tentu sungguh ada. Dipanggil bertepatan dengan perkara yang sebenar. Apa yang Muhammad beriktikad dalam hati mengenai Allah itu ada secara realiti. Gitu pula. Ayat dah habis. Yang keduanya, apa yang Muhammad iktikad dalam hati mengenai Allah, mengenai adanya Allah, secara realitinya Allah itu tentu sungguh ada. Dipanggil bertepatan dengan perkara yang sebenar. Dalil yang ketiga, Muhammad iktikad tu pula berserta dengan dalil. Muhammad beriktikad adanya Allah itu, dalilnya ialah alam ini. Itu dipanggil berserta dengan dalil. Kita tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Memanglah mengaji secara live ni dilambat sikit. Sebab suara yang saya nyatakan ni dilambat sapa ke dalam handset. Memanglah dilambat sikit. Tapi dengan kita semangat untuk belajar, dengan kita bersabar dalam belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk kita belajar. InsyaAllah kita tunggu lagi nota daripada sahabat-sahabat kita. Sebelum kita meneruskan kepada soalan yang lain. Kita masih lagi nunggu nota-nota daripada sahabat-sahabat kita. Dan memanglah mengaji secara live ini ia agak boring sikit lah. Ia agak boring kerana yang pertama, suara yang apa yang saya bagi tahu ni dilambat sapa sikit di dalam handset. Yang kedua, dia waktu ni pula waktu petang, waktu yang sememangnya kita diuji dengan rasa mengantuk. Terutama lebih petang ni. Waktu petang ni waktu yang mencabar. Waktu yang kita terpaksa lawang dengan sifat dan nafsu kita sendiri. Nafsu mengantuk, nafsu nak tidur. Bila kita lawang dengan
rasa mengatuk kita, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan urusan untuk belajar ilmu tauhid. Baik, kita lagi tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Penting kita nak tahu, adakah nota yang anda tulis itu betul apa yang saya berikan kepada anda. Contohnya, Muhammad beriktikad dalam hati dengan yakin Allah itu ada. Ini dipanggil pegangan yang yakin. Ya. Apa yang Muhammad iktikad di dalam hati mengenai adanya Allah, secara realitinya Allah itu tentu sungguh ada. Ini dipanggil bertepatan dengan yang sebenar. Muhammad beriktikad Allah ada dengan mengatakan dalil Allah ada ialah adanya alam ini. Ini dipanggil berserta dengan dalil. Ya. Nota daripada Wan Rafidah Abdul Qadir sangat tepat. Boleh rojak nota daripada Wan Rafidah. Boleh rojak daripada nota Wan Rafidah, memang terbaik, bertepatan dengan yang sebenar. Contohnya, apa yang Muhammad iktikad dalam hati itu, secara realitinya Allah itu tentu sungguh ada, berserta dengan dalil. Contoh, iktikad Muhammad meyakini Allah itu ada berserta dalil, iaitu dalil adanya alam ini, adanya makhluk. Baik, nota daripada Nur Sahariza pun terbaik. Betul dah tu. Dan saya nasihat kepada mereka yang baru belajar, cuba tengok nota daripada Wan Rafidah Abdul Qadir dengan nota Nur Sahariza. Nota mereka setakat ni nota yang terbaik, boleh dijadikan rujukan kepada yang baru belajar. Dan saya nasihat kepada Ariana, pertama kali belajar memang kita akan mengalami kesukaran untuk faham. Nasihat saya, kali pertama anda belajar, anda tulis apa yang saya berikan, kongsikan. Yang kedua, anda hafal. Yang ketiga, anda ulang kaji. Istiqamah buat sebegitu, insya-Allah lama kelamaan Allah Ta'ala akan kurniakan kefahaman sedikit sebanyak kepada kita. Mengaji secara lah ini dia agak mencabar sedikit. Kadang-kadang gangguan lain tak berapa comel, kadang suara tak berapa jelas, kadang-kadang memerlukan kita kena sabar, memerlukan orang panggil istiqamah yang tinggi. Itu cuma halangan-halangan kita belaka untuk mendapat ilmu, terutamanya ilmu tauhid. Baik, kita masuk pula kepada soalan yang seterusnya. Apakah erti ma'rifatullah? Apa erti mengenal Allah? Ia bererti mengenal dengan sebenar-benarnya tentang zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud, sebahagian sifat kamalatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Baik, tulis soalan, apakah erti mengenal Allah? Tulis soalan dulu, apakah erti mengenal Allah? Erti mengenal Allah itu 4. Erti mengenal Allah itu 4. Yang pertama, kenal sebenar-benar mengenai zat Allah yang mesti ada. Pertama, mengenal dengan sebenar-benar mengenai zat Allah yang mesti ada. Yang kedua, mengenal sebahagian sifat kamalatnya. Yang ketiga, mengenal nama-namanya.
Yang keempat, mengenal perbuatannya. 4. Itu erti mengenal Allah. Erti mengenal Allah, Pak, kena sebenar-benar mengenai zat Allah yang wajib, yang mesti ada, mengenal sebahagian sifat kamalatnya, mengenai nama-namanya, mengenai perbuatannya. Itu 4 erti mengenal Allah yang terdapat di dalam kitab kita. Kita tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Dan kepada mereka yang ingin tengok rakaman yang sebelum ini, anda boleh lihat di dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe, tekan butang subscribe, tanda sokongan anda kepada channel saya. Dan di dalam channel tersebut saya memuatkan rakaman-rakaman pengajian, bukan kitab sifat 20 ni sahaja, malahan kitab-kitab yang lain seperti kitab Musalli, seperti kitab Irsyadul Ibad dan lain-lain lagi, untuk memudahkan anda belajar, untuk memudahkan anda mengaji. Jangan lupa sharekan channel YouTube saya kepada rakan-rakan anda jika channel YouTube saya itu bermanfaat untuk anda. Saya harap sangat sokongan daripada anda. Nak follow channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official, dan tekan butang subscribe. Di sana saya uploadkan siri-siri pengajian secara berkitab. Sokongan anda amat saya hargai. Kita tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Erti mengenal Allah. Yang pertama, mengenal dengan sebenar-benarnya zat Allah yang mesti ada. Yang kedua, mengenal dengan sifat, mengenal sebahagian sifat kamalatnya. Tu tinggal nota. Yang ketiga, mengenal nama-namanya. Yang keempat, mengenal dengan perbuatannya. Berbetul sedikit nota. Yang kedua, mengenal sebahagian sifat kamalatnya. Yang keempat, mengenai perbuatannya. Kenal sebenar-benar zat Allah yang mesti ada, mengenal sebahagian sifat kamalatnya, mengenal nama-namanya, mengenai perbuatannya. Baik. Nota daripada Ariana tepat, dan boleh jadikan nota Ariana di sini sebagai rujukan. Nota daripada Ariana sangat-sangat terbaik, tepat, dan boleh dijadikan rujukan. Dan kitab yang kita belajar ni, muslimin muslimah, amat sesuai lah kepada mereka yang baru nak belajar ilmu tauhid. Ilmu ni sangat-sangat penting untuk kita belajar. Lebih-lebih lagi di dalam dunia sekarang ini, kita banyak diuji dengan fitnah dalam bab akidah. Penting bagi kita memiliki akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Penting bagi kita membezakan mana satu pegangan yang betul, mana satu pegangan yang salah. Ini semua berhajat kepada ilmu, berhajat kepada kena mengaji, kena belajar betul-betul. Daripada Nusah Riza, apa arti mengenal Allah? Mengenal dengan sebenar-benarnya, mengenai zat Allah yang wajib ada, tertinggal nota.
Yang kedua, mengenai sebahagian sifat kamalaknya, mengenal mengenai nama-namanya, mengenal mengenai perbuatannya. Nota Riza hanya tertinggal nota zat Allah yang wajib ada. Itu sahaja. Itu sahaja. Adapun yang lain terbaik. Kalau beginilah cara anda mengaji dengan nota sebegini, insya-Allah saya yakin sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda. Sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda. Baik, kita tengok kepada pengajian yang berikutnya. Dia kata tambih. Tambih maksudnya ialah penjagaan. Tulis sikit di ruangan komen. Tambih bermaksud penjagaan. Tulis sikit di ruangan komen. Tambih bermaksud penjagaan. Pengarang kita nak buat sedikit penjagaan mengenal Allah Ta'ala. Tulis di ruangan komen. Tambih bermaksud penjagaan. Mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala bukanlah mengenal kunhunya. Bukanlah mengenal kunhinya, iaitu ain zat atau rupa bentuk zat, kerana ia tidak dapat diketahui. Oleh itu, zat Allah Ta'ala hanya dikenali melalui sifat zatnya. Contohnya Allah dikenali dengan zat yang wajibul wujud, kerana sifat wujud yang ada padanya. Samalah juga Allah adalah zat yang qadim, kerana sifat qidam yang ada padanya. Begitulah seterusnya untuk sifat-sifat yang lain. Baik. Tulis soalan, adakah mengenal Allah itu bermaksud mengenai hakikat zatnya? Tulis soalan. Adakah mengenal Allah itu bermaksud mengenai hakikat zatnya? Tulis soalan. Selamat datang kepada Tini Rahayu. Terima kasih masih lagi sudi mengikuti siri pengajian bersama dengan saya. Tulis soalan, adakah mengenal Allah Ta'ala itu bermaksud mengenai hakikat zatnya? Tulis soalan sebelum saya menyatakan jawapan kepada anda. Kita masih lagi tunggu nota daripada sahabat kita. Dan saya harap yang mengikuti live pada petang ini, saya harap semuanya mengikuti dengan ada kitab. Itu harapan saya, kerana saya ingin melihat kepada masyarakat kita, mereka suka belajar ilmu secara berkitab dan ada nota catatan pada kitab tersebut. Kalau begini cara anda mengaji, insya-Allah anda mengaji jalan yang betul dah. Anda mengaji jalan yang sebenar dah. Cuma perlu kepada istiqamah. Adakah mengenal Allah Ta'ala itu bermaksud mengenai hakikat zatnya? Dengar jawapan. Jawabnya, mengenal Allah bukanlah mengenai hakikat zatnya. Mengenal Allah bukanlah mengenai hakikat zatnya, kerana akal yang baharu tidak dapat memikir mengenai perkara yang qadim. Itu jawapannya.
Mengenal Allah bukanlah bermaksud mengenai hakikat zatnya, kerana akal yang baharu tidak dapat memikir mengenai perkara yang qadim. Itu jawapan daripada saya. Dan apa yang kita faham daripada jagaan yang pengarang kita buat. Kita tunggu nota daripada sahabat kita. Adapun mengenal Allah ni ialah kita mengenal akan hukum sifat yang ada pada diri Allah, hukum sifat yang ada pada sifat yang ada pada zat Allah. Mengenal Allah bermaksud mengenal akan hukum sifat yang ada pada zat Allah. Itu maksud mengenal Allah. Kita tunggu jawapan daripada sahabat kita. Tunggu nota daripada sahabat kita. Penting untuk saya periksa terlebih dahulu setiap nota yang anda tulis. Mudah-mudahan nota anda itu tepat, betul seperti apa yang saya berikan. Jawapannya bukanlah mengenal Allah itu, bukanlah mengenai hakikat zatnya. Bukanlah mengenai hakikat zatnya. Kerana akal yang baharu tidak dapat memikir mengenai perkara yang qadim. Ya. Itu jagaan. Mengenal Allah bukanlah mengenai hakikat zat. Hakikat zat Allah kita tak boleh kenal. Walaupun kita banyak belajar sekalipun, kita tak akan kenal hakikat zat Allah. Kerana akal kita yang baharu ni tak dapat nak fikir, tak boleh tembus mengenai perkara yang qadim. Nak fikir mengenai perkara yang qadim, iaitu zat Allah nak fikir. Allah Ta'ala kita kenal dengan hukum sifat yang ada pada zat dia. Bukan kenal Allah, kenal akan hakikat zatnya. Baik, kita tunggu lagi nota daripada sahabat kita. Kerana ada sedikit nota yang saya nak berikan kepada anda. Istilah panggilan di dalam ilmu tauhid. Adakah mengenal Allah Ta'ala itu bermaksud mengenal hakikat zat? Mengenal Allah bukanlah mengenai hakikat zatnya. Kerana akal yang baharu tidak dapat memikir mengenai perkara yang qadim. Adapun kita mengenal Allah itu melalui hukum sifat yang ada pada zat Allah. Itu jawapannya. Adapun mengenal Allah itu bukanlah mengenai hakikat zatnya. Kerana akal yang baharu tidak dapat memikir mengenai perkara yang qadim. Ya. Tulis nota situ. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zat. Tulis nota. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zat. Kunhi zatnya. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zatnya. Ni ketulis molek. Nota penting. Saya ulang lagi. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zatnya. Nanti saya buat soalan untuk anda jawab.
untuk bagi anda lebih faham lagi, untuk anda lebih jelas lagi. Kita tunggu nota anda. Nota yang penting, hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zatnya. Ya, ini kena ingat. Ini kena ingat. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zat ini. Bila sebut kunhi zat dalam ilmu tauhid, maksud kunhi zat ialah hakikat zat. Hakikat zat Allah dikenali dengan istilah kunhi zatnya. Ya, ini kena ingat. Tulis soalan. Apakah maksud kunhi zatnya? Tulis soalan. Apakah maksud kunhi zatnya? Kemudian terus jawab. Apakah maksud kunhi zatnya? Tulis soalan, kemudian terus jawab. Tulis soalan, kemudian terus jawab. Ya. Tulis soalan. Apakah maksud kunhi zatnya? Tulis soalan, kemudian terus jawab. Nak tengok adakah anda dapat jawab dengan betul? Adakah anda dapat jawab dengan betul? Kita tunggu jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Ingat, saya punya prinsip, saya punya pengajian, saya tidak mementingkan view, tidak mementingkan berapa ramai yang melihat. Yang saya pentingkan, orang yang belajar bersama dengan saya, adakah dia faham apa yang saya ajarkan. Itu yang saya amat-amat titik berat. Saya tidak mementingkan view serapa ramai yang melihat. Apa yang saya pentingkan, mereka yang belajar bersama dengan saya titik beratkan adakah mereka faham apa yang saya ajar. Itu yang saya amat titik beratkan. Walaupun yang melihat, contohnya view saya 3 orang sekalipun, saya tak kisah. 3 orang yang belajar ni, adakah mereka faham apa yang saya ajar? Itu yang saya ambil peduli. Apakah maksud kunhi zatnya? Maksudnya hakikat zat. Hakikat zat Allah. Kunhi hakikat zat Allah. Baik. Tulis soalan berikutnya. Adakah mengenal Allah itu dengan mengenal akan kunhi zatnya? Tulis soalan dan jawab jawapan. Adakah mengenal Allah itu mengenai kunhi zatnya? Tulis soalan. Adakah mengenal Allah itu mengenai kunhi zatnya? Tulis soalan, kemudian terus jawab. Ini nak tengok jawapan anda. Adakah anda boleh jawab dengan betul ataupun tidak? Kalau anda boleh jawab dengan betul, ini menunjuk anda faham apa yang saya ajarkan kepada anda. Dan saya nak ucap terima kasih kepada mereka yang sudah follow saya punya channel YouTube Firdaus Aziz Official. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang sudah ikuti, yang sudah subscribe,
channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda dan kepada mereka yang belum lagi follow channel YouTube saya Firdaus Aziz Official. Minta sokongan anda, tekan butang subscribe pada channel YouTube saya sebagai sokongan anda kepada channel YouTube saya. Kita tunggu jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Adakah mengenal Allah, mengenai kunhi zatnya? Itu soalannya. Kemudian anda terus jawab. Boleh soalan, kemudian terus jawab. Dan kalau boleh ambil peluang untuk belajar. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut salah. Kerana orang yang takut gagal, orang ini tak akan berjaya sampai bila-bila. Mereka yang berani menepuh kegagalan, orang inilah orang yang berjaya satu hari nanti. Ingat, jangan takut kepada kegagalan. Kita belajar jangan takut gagal. Orang yang berani tempuh kegagalan, sebenarnya orang inilah orang yang berjaya akan datang. Orang yang takut untuk menepuh kegagalan, sebenarnya inilah orang yang gagal akan datang. InsyaAllah kita tunggu jawapan daripada sahabat kita. Hak ni saya akan nilai jawapan yang tepat sahaja. Saya akan tekan butang like. Ini soalan ni, walaupun soalan tu nampak simple, tapi memerlukan jawapan yang teliti betul-betul agar kita tidak silap jawab. Tunggu nota daripada sahabat kita. Sebelum tu, dah kepada mereka yang belum lagi ada kitab Sifat 20 ini, saya nasihatkan boleh dapatkan di kedai kitab yang berhampiran dengan anda dengan harga yang mampu milik RM30 sahaja. RM30 sahaja. Kita akan tamat live pada pukul 4.30 petang. Kita ada masa 10 minit lagi. Sedar tak sedar kita di penghujung dah sebenarnya. Sedar tak sedar sudah pukul 4.20 petang. Kita tamat live pada pukul 4.30. Adakah mengenal Allah itu mengenai kunhi zatnya? Tidak. Jawapan yang rekah. Tidak. Saya memerlukan jawapan yang tepat. Betul. Mengenal Allah bukan dengan mengenal kunhi zatnya, tetapi kita mengenal Allah dengan mengenal hukum sifat yang ada pada zat Allah. Ini kerana akal kita yang baharu tidak dapat sama sekali memikir mengenal zat Allah yang qadir. Saya kira jawapan daripada Wan Rafidah jawapan yang sangat-sangat tepat dan jawapan yang baik. Ini menunjukkan Wan Rafidah tahap kefahaman mengenai tauhid semakin bertambah. Syabas saya ucapkan. Orang yang berani menepuh kegagalan akan berjaya. Ya. Apa jua pun kita buat, jangan takut untuk menepuh kegagalan pada permulaannya. Permulaan kita gagal sebenarnya mengajarkan 1000 mengenai ilmu kepada kita. Kalau kita takut untuk menepuh kegagalan, berarti kita takut untuk belajar ilmu di situ. Kita boleh belajar ilmu melalui kegagalan kita. Orang yang cerdik ialah orang yang belajar pada kegagalannya. Itu orang yang cerdik.
Orang yang cerdik, orang yang belajar daripada kegagalannya. Ada pun orang yang bodoh, orang yang takut untuk belajar daripada kegagalannya. Sebab tu kita tauhid memang peringkat awal kita rasa gagal untuk faham. Tapi ingat, orang yang berani tempuh kegagalan, sebenarnya orang inilah orang yang akan berjaya akan datang. Itu ingat nasihat daripada saya. Baik. Saya kira jawapan yang diberikan yang paling tepat ialah jawapan daripada Wan Rafidah. Ini jawapan yang sangat padu dan tepat. Jadi kita sudah belajar pada petang ini sedikit mengenai istilah ilmu tauhid. Yang terbaru kita belajar istilah kunhizanya. Ini istilah yang anda belajar pada petang ini, kunhizanya. Bila sebut kunhizanya, maksudnya hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira untuk petang ini cukup dahulu, dan insya-Allah kita sambung pada hari esok jika diizinkan oleh Allah. Jika diizinkan oleh Allah, jika ada kelapangan masa, insya-Allah kita sambung balik mengenai ciri-ciri mengenal Allah. Dan jangan lupa kepada mereka yang belum lagi follow channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official, minta sokongan daripada anda, tekan butang subscribe pada channel YouTube saya. Kita boleh tengok orang yang istiqamah, kita boleh tengok melalui semangat mereka ketika belajar. Ada setengah-setengah sahabat kita yang mengikuti live pada petang ini. Ada mereka yang PM secara personal untuk saya periksa nota yang dia buat. Ada yang PM personal kepada saya nota yang dia buat mengenai kitab Sifat 20 ni. Ini antara orang yang semangat untuk belajar. Saya mendoakan kepada mereka yang mengaji bersama dengan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kepada anda, diberi kelapangan masa kepada anda. Apa yang penting, ambil sedikit masa untuk anda baca balik nota yang saya berikan kepada anda, di samping tengok kitab Sifat 20 yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman yang baik. InsyaAllah kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.